Bila anda buka pintu kabinet dapur atau perabot rumah anda, pernah tak anda terbau bau yang menyengat hidung dan mata anda terasa pedih? Kenapa? Salam sejahtera, Uncle Andrew sini. Hari ini Uncle Andrew hendak kongsikan tentang gas beracun yang terdapat pada kabinet kita. Hendak tahu gas apa dan macam mana ia boleh menyebabkan kanser? Pastikan anda menonton video Uncle Andrew sampai habis. Pada akhir video, Uncle Andrew akan kongsikan cara untuk kurangkan pendedahan kepada gas beracun ini. Jika anda ada sebarang persoalan selepas menonton video ini, boleh terus komen di bawah. Sumber utama formaldehyde adalah daripada produk yang berasaskan kayu. Baru-baru ini, Malaysia Timber Industry Board (MTIB) telah menerbitkan draft peraturan teknikal yang menggariskan cara pengeluar boleh mengukur pelepasan formaldehyde dari produk berasaskan kayu industri seperti papan gentian, papan partikel dan papan lapis. Standard yang dibangunkan ini akan menjadi rujukan serta keperluan yang perlu dipatuhi oleh syarikat produk panel di Malaysia dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan selari dengan peraturan-peraturan perindustrian kayu. Tahap pembebasan formaldehyde dari produk berasas panel yang akan dikuatkuasa pada tahun 2023. Organisasi Kesihatan Sedunia (WHO) dan Agensi Alam Sekitar (AS) EPA telah mengklasifikasikan formaldehyde berbahaya dan menjadi sumber karsinogen atau kanser kepada manusia jika mendapat pendedahan yang tinggi dan berpanjangan. Atas sebab ini, banyak negara seperti Jepun, Eropah dan United States telah menetapkan peraturan dan standard untuk pembebasan formaldehyde dari panel berasaskan kayu. Apa itu formaldehyde? Formaldehyde adalah gas yang tidak berwarna, mudah terbakar dan mempunyai bau yang kuat. Ia merupakan salah satu bahan kimia berbahaya dan ada di mana-mana sahaja. Bukan sahaja produk pembersihan dan penjagaan diri, malah ianya juga sering digunakan dalam pembuatan perabot dan produk kayu. Urea formaldehyde biasanya digunakan sebagai pelekat atau pengikat dalam pembuatan produk kayu. Setiap pengelasan papan adalah bergantung kepada kadar formaldehyde yang terkandung di dalam papan yang dihasilkan. Seperti yang kita sedia maklum, Jepun merupakan antara negara yang mempunyai piawaian pelepasan formaldehyde paling ketat di dunia. Pelepasan formaldehyde ditentukan oleh Standard Industri Jepun JIS 2005 dengan 4 kelas klasifikasi formaldehyde, iaitu F1, F2, F3 dan F4. Had pelepasan kelas F1, F2 dan F3 lebih kurang sama dengan kelas E2, E1 dan E0 Eropah. Manakala had pelepasan F4 sama dengan kelas Super E0. Jenis panel berasaskan kayu biasanya diuji dengan menggunakan kaedah yang berbeza mengikut negara. Selepas 22 Mac 2019, US menyatakan bahawa semua produk kayu komposit mesti dilabelkan sebagai Toxic Substances Control Act (TSCA) Title 6. Sama ada anda hendak hilangkan atau import produk kayu komposit ke US, anda perlu mendapat sijil pengiktirafan import iaitu TSCA Title 6. TSCA Title 6 menetapkan piawaian pelepasan formaldehyde yang sama dengan had California Air Resources Board (CARB). Setiap negara mempunyai had dan peraturan mereka sendiri. Bagaimana dengan Malaysia? Adakah kita sudah terdedah pada formaldehyde? Cara utama anda boleh terdedah kepada formaldehyde adalah dengan menghirup udara yang mengandungi formaldehyde yang dilarutkan. Setiap orang terdedah kepada sedikit formaldehyde di udara yang telah dilepaskan dari produk termasuk produk kayu komposit. Kebanyakan dari kita tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan jika terhidu sejumlah kecil gas formaldehyde. Tetapi pendedahan kepada tahap formaldehyde yang rendah boleh memedihkan mata, hidung, tekak, saluran pernafasan atau kulit anda. Pernah tak anda alami simptom-simptom tadi? International Agency for Research on Cancer (IARC) menetapkan bahawa formaldehyde tidak dapat
kesan melalui bau pada kepekatan kurang daripada 0.1 ppm. Pada kepekatan antara 0.1 ppm dan 0.5 ppm, formaldehyde dapat dikesan dengan bau. Bagi sesetengah individu yang sensitif, mereka akan mengalami ketidakselesaan pada mata, hidung dan tengkak. Pada tahap 0.5 hingga 1.0 ppm akan menyebabkan rasa tidak selesa pada mata, hidung dan tengkak pada kebanyakan orang. Manakala pada kepekatan melebihi 1.0 ppm, pendedahan kepada formaldehyde menyebabkan ketidakselesaan yang melampau. Tahap pendedahan yang tinggi dalam jangka masa panjang boleh menyebabkan risiko kanser hidung dan tengkak. Kesan kesihatan ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tetapi terdapat golongan yang lebih mudah terdedah kepada kesan negatif formaldehyde, iaitu kanak-kanak, ibu mengandung atau golongan yang mempunyai asma dan gangguan pernafasan yang lain. Kepekatan gas formaldehyde pada ketinggian 1 meter dari lantai adalah lebih tinggi. Oleh itu, kanak-kanak akan lebih banyak sedut gas tersebut kerana ketinggian mereka. Sebagai contoh, apabila terdedah pada formaldehyde, kanak-kanak lebih berisiko tinggi untuk mendapat penyakit pernafasan seperti asma. Mereka juga lebih berisiko mengalami masalah pernafasan yang teruk seperti bronkitis dan radang paru-paru kerana sistem imunisasi mereka tidak sekuat orang dewasa. Melihat daripada kesan bahaya formaldehyde terhadap kesihatan kita, sangat penting untuk kita mengambil langkah berjaga-jaga. Bagaimana cara untuk menurunkan level formaldehyde? Pertama, kerana sumber utama formaldehyde di dalam rumah biasanya dari bahan binaan, pastikan produk kayu di dalam rumah anda tidak diproses menggunakan kandungan formaldehyde yang tinggi. Apabila anda ingin membina, mengubah suai rumah atau membeli perabot kayu untuk rumah anda, pastikan anda memilih grade papan buatan yang betul. Pilih perabot dengan label pelepasan gas formaldehyde yang rendah, iaitu California Air Resources Board Phase 2 Compliance, CAP P2, Ultra Low Emitting Formaldehyde, ULEF, Non-Added Formaldehyde, NAF, Super E0, E0 atau E1 board. Jika perabot yang diperbuat daripada kayu komposit mengandungi formaldehyde adalah satu-satunya pilihan yang ada, anda boleh pertimbangkan untuk mencari barang terpakai kerana pembebasan gas formaldehyde pada kayu komposit berkurangan dari masa ke semasa. Kedua, tahap formaldehyde di dalam rumah lebih tinggi berbanding di luar rumah. Jadi anda boleh mengurangkan tahap formaldehyde dengan memastikan proses pengudaraan di rumah anda berjalan dengan lancar, di mana udara boleh masuk dan keluar secara bebas. Cara paling mudah adalah dengan membuka pintu dan tingkap. Selain itu, anda juga boleh memasang exhaust fan dan penapis udara dengan karbon di dalam rumah anda. Ketiga, kekalkan kelembapan dan suhu yang rendah di dalam rumah. Menurut EPA, haba mempercepatkan kadar pembebasan formaldehyde dan ia juga bergantung pada tahap kelembapan rumah anda. Sudah tiba masanya kita sedar tentang bahaya formaldehyde dan perabot yang mengandungi tahap formaldehyde yang tinggi sehingga membahayakan kesihatan. Pada masa ini, tiada peraturan yang dikuatkuasakan di Malaysia berkenaan had pelepasan formaldehyde pada produk kayu, sama ada untuk kegunaan tempatan atau import. Oleh itu, pasaran domestik berasaskan kayu dibanjiri dengan tahap kandungan formaldehyde yang tidak diketahui. Sangat penting untuk kita menetapkan peraturan hak pelepasan formaldehyde di Malaysia bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pengguna. Pihak kerajaan perlu mengambil tindakan tegas terhadap pengeluar yang tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh MTIB pada masa akan datang. Semoga dengan sedikit info Uncle Andrew kongsikan dapat membantu anda memilih produk yang tidak memudaratkan kesihatan. Sekiranya anda ada sebarang soalan atau ingin mencadangkan tajuk video seterusnya, beritahu Uncle Andrew di ruang komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.